Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang hormati Fadil Ustaz Kaswadi selaku moderator dan juga Tuan Imam pengurusi Ahli Kuasa Masjid Mukim Kemasin, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu di alam nyata dan juga di alam maya sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada malam ini 10 hari bulan 11 2024 bersama dengan 8 Jumadal Ula 46. Sekali lagi anda dapat sampai ke Masjid Mukim Kemasin ni. Alhamdulillah, itu di antara nikmat berukhuwah. Nikmatnya kita apabila kita berpeluang untuk menyampaikan sepatah dua ilmu kepada masyarakat, kita pergi. Nikmat lagi apabila kita boleh hajuk orang yang tak mari supaya mari. Hajuk orang yang tak tahu biar tahu. Dan hak besar lagi kalau boleh ajak hak bukan Islam tu kepada Islam. Sebab itulah tajuk kita malam ni, kelebihan berdakwah, mengajak manusia kepada Allah balik semula kepada fitrah, dan ajak manusia melakukan kebaikan. Dua perkara ni kita bincang malam ni sampai lumak, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, kenapa anak kata kita nak ajak orang kembali kepada fitrah? Gapo dia makna fitrah? Siapa dia boleh jawab hari ni hadiah? Ada air atas ni, hadiah air. Gapo dia makna fitrah? Kena jawab ni. Dia kata tu nak hidup jauh tu, dia tu sudah dekat tanya. Fitrah tu makna gapo? Mana? Bayar beras terus. Hak tu boleh puasa, fitrah mana kita kembali ke landasan asal. Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, Nabi kata kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, mana semua anak yang dilahirkan itu, tak kira lah anak orang Islam ke anak tak orang Islam ke, dia lahir di atas landasan fitrah. Apa makna fitrah? Kita mengakui kita ni hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi dia membesar di mana? Kalau dia besar atas rumah orang Islam ke, alhamdulillah, Islamlah dia. Kalau besar di atas rumah orang Hindu, jadi Hindu. Rumah orang Buddha, jadi Buddha. Sebab itulah pembesaran yang dia ada. Maka Nabi bagi tahu sallallahu alaihi wasallam, fa abawahu yuhawwidanihi au yunassirani. Mana dua ibu bapa dia lah yang memain peranan, sama ada anak dia jadi Yahudi atau jadi Nasara, atau apa agama atas dunia ni, gitu hak jadi. Maka para jemaah sekalian, menjadi tanggungjawab kepada kita sekarang nak kembalikan manusia kepada tauhid, kepada fitrah. Itu dia panggil kembalikan manusia kepada fitrah. Maknanya asal kelahiran kita atas dunia ni untuk apa? Untuk mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dia kata, Ustaz, saya tak pandai nak dakwah. Saya tak reti. Ana baru ya balik daripada negara Buddha yang terbesar dalam dunia ni. Apa dia? Thailand. Kita tak pergi Horkat ni, kita pergi Hok Utara ni. Hok Chiang nama dia. Chiang. Pergi siapa kesempatan Laos dengan Burma. Di sana orang Islam tidak ada.
Baru 30 tahun ni baru Islam masuk ke Chiang Rai tu. Siapa dia masuk? Pendakwah-pendakwah kita mari daripada selatan Thailand, pendakwah kita mari daripada Malaysia. Kita rasa Allahu Akbar, besar pahala apabila kita boleh kembalikan manusia ke jalan fitrah. Ana jumpa dengan di antara orang Islam masuk Islam awal masuk Islam. Biasa je, orang kampung biasa, tapi dia boleh berdakwah, ajak orang masuk Islam. Lah ni pun pendakwah-pendakwah kita yang duduk bergerak di sana, berhenti di tempat nak beli buah ke, berhenti di tepi jalan jumpa orang, dia akan tanya, "Mu kenal ada Islam? Mu tahu Islam?" Dia kata tahu. Setengah tu tak tahu satu. Mu tahu ada Tuhan, ada Allah. Jadi akhirnya dalam masa 15 minit bercakap, dia berani nak mengucap 2 kalimah syahadah. Dia mengucaplah dulu. Sekurang-kurangnya dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dengan mulut dia dulu. Tak dengan hati dia, kita kena didik, kena dakwah banyak lagi lah. Jadi bila kita balik sini, anak duk perhati tengok, kita ni bila jumpa orang Islam, buka mulut ke tidak nak ajak dia masuk Islam, suruh dia mengucap, pernah tak? Dia kata, sebelah rumah saya orang bukan Islam, tapi tak pernah kita ajak dia, tak pernah kita dakwah dia, tak pernah kita royak pada dia Allah sebut apa, Islam tu apa. Ini antara tanggungjawab yang kita kena buat. Jadi langkah yang terbaik dalam perjalanan hidup kita ni para jemaah sekalian, langkah nak gimana? Langkah mengajak manusia kepada tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, ajak manusia kembali kepada fitrah. Kerana itulah Allah Taala sebut dalam surah Fussilat ayat 33, dia kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tanda ayat ni. Wa man ahsanu qawlan, siapakah orang yang lebih baik perkataan dia, mimman da'a ila Allahi, daripada orang yang ajak manusia kepada Allah. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, ai da'a ibadallah ilai, kita ajak orang balik semula kepada Allah. Tak kira lah kalau dia tu belum lagi beriman kepada Allah, dia belum lagi masuk Islam, hak ni kita besar sekali kita ajak. Besar pahala tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita boleh kembalikan manusia ni kepada tauhid pada Allah Azza wa Jalla, sangat besar. Sehingga Nabi SAW buat satu analogi bandingan kepada para sahabat, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Kalau boleh ajak seorang yang bukan Islam masuk Islam, seorang rajulan wahidan, seorang lelaki je, tak payahlah perempuan apa, samalah, lebih baik daripada mu boleh unta merah. Kita raja tengok unta merah, daklah merah menyala macam warna somba tu, dak. Unta tu kemerahan dia tu, dia panggil unta yang terbaik yang dimiliki oleh orang Arab. Ulama semasa kata, kalau kita nak bernilai unta merah ni, lebih kurang dengan harga kereta yang paling mahal dalam dunia ni. Kereta apa yang mahal sekali? Berapa mahal? Tanya buah-buah ada main kereta mahal ni kita. Gak ada? Berapa dia nama? Rolls Royce. Hak mahal sekali. Gapo lah, katalah gapo pun, yang pentingnya seolah-olah kita seorang boleh masuk Islam, macam kita boleh sebuah kereta yang paling mahal sekali. Hak tu aku pakar, tu aku pakar tu. Hai, bukan boleh kacau. Tapi kita tak rasa kuat. Sebab itulah kita tak berusaha untuk cari orang supaya masuk Islam. Kena usahalah ke mana pun biar jadi. Lepas pada kita ajak orang, jangan ajak saja. Wa amila salihan, dia juga orang yang beramal soleh. Jadi dia panggil soleh wa musleh. Dia lain. Kalau kata orang ni orang soleh, dia juruh, dia baik, dia semaya, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia tolong orang, itu dia panggil soleh.
Tetapi kita nak satu lagi darjat, dia panggil muslih, membaik orang. Baik pulih manusia. Itu dia panggil muslih. Ni kita nak jadi dua-dua ni. Boleh kau tak boleh? Kena berkata boleh lah. Esok pergi dekat-dekat orang bukan Islam, ada minta sekali buang dia. Demo ni lama kita saya dua, 60 tahun dah. Ni mau tahu kau Islam tu gapo? Tanya dia sepatah. Kenapa dia tak dengan nak lari? Tak salah. Kita tak tidak nak pergi kelahi dengan dia. Kita nak pergi bagi tahu kepada dia, nak rayak ke dia, Islam tu molek. Bahkan dia kata tu, pok dogo tu curi waktu tu bukan Islam tu orang. Kalau kira orang semua pengikut agama atas dunia ni ada belakang nakal-nakal. Kau tak ada. Kalau banding gitu banyaklah senaranya tak boleh nak. Jadi kita tak boleh tengok orang, kita kena tengok agama, ajaran. Itu baru kita kata betul. Yang ketiga, waqala innani minal muslimin. Bila kita orang Islam, kita kena isytihar kita Islam. Kena tunjuk kita sebagai seorang Islam dengan akhlak kita, dengan adab kita, dengan penampilan kita. Sebab tu orang Islam ni antara orang yang kena jaga adab. Bawa nama Islam, lepas tu jadi tidak beradab. Yang gitu. Yang menyebabkan rusak Islam dengan sebab apa? Sebab kita punah. Kita pergi buat PA pada orang bukan Islam. Jangan main. Jadi menyebabkan orang lari. Maka di sini kata Ibnu Katsir rahimahullah, dia kata orang yang muslih, yang soleh wa muslih tadi, dia baik, dia nak suruh orang jadi baik. Itu baru orang betul. Ni ada setengah orang ni dia baik suara dia ya. Oh itu ayuh kita kok masya-Allah. Po tak ada mulut nah. Apa nak tak ada mulut? Dia tak cakap hal orang dia, tak cakap belaka. Orang buat maksiat depan dia pun tak cakap juga. Tu kita nak panggil orang soleh ke lagu orang? Soleh tapi tak percaya ke orang. Tak juga, dia baik. Tapi kebaikan dia tidak memberi manfaat pada orang lain. Jadi kita nak kita baik dan manfaat itu dapat dirasai oleh orang lain. Itu penting dalam hidup kita ni, kena duduk situ. Dan orang Islam jangan takut, waqala innani minal muslimin. Kita kena isytihar kita orang Islam. Banyak tuan-tuan keuntungan kita maklum kita orang Islam. Banyak. Ana waktu muda dulu transit di Bangkok. Banyak cerita lah kena saya dua ni. Kapal terbang Saudi tak ada. Madinah Kuala Lumpur habis tiket. Masa tu musim, ialah musim cuti. Dia kata pergi Bangkok, lepas tu transit Kuala Lumpur, kata bayar. Jadi siapa-siapa tuan-tuan tahu lah Bangkok ni macam-macam cabaran ada lah. Saya kata kuat cabaran, nak buat mana nak suruh orang tak cabar kita ni. Kita kata I am Muslim. Mau kacau orang putih kita. Dia kata Muslim, tabik selalu. Akak gini juga tak konsep dah. Tengok. Pentingnya kita orang Islam ni kena sebut I am Muslim. Mana kita orang Islam, orang bukan Islam, dia hormat kepada kita. Dia kata kalau kata ngaku orang Islam tu, dia kata orang Arab lain. Arab dia suka, Arab banyak beti. Kalau kata orang Islam ni tak seperti banyak duit, yang penting ada iman. Orang ni tak buat benda maksiat, tak buat benda mungkar. Kita kata waqala innani minal muslimin. Kita kena mengaku kita orang Islam, barulah orang-orang bukan Islam dia hormat kepada kita. Tapi kalau kita sendiri pun duduk moyok ya dak, Allahu akbar. Bobok ni hidup cara kat Islam. Kita nak carakan pembangunan, hal tu tak jadi. Orang kafir pun tak hormat dia, dia sendiri pun tak hormat kepada dia. Sebab apa? Dia Islam tak mengaku Islam. Tidak apa ni, tidak menunjukkan bahawa kita tu seorang Muslim yang menyebabkan orang hormat kepada kita dengan kita orang Islam. Kita kata masya-Allah. Jadi inilah di antara kelebihannya kita. Yang pertama sekali, kita nak ajak manusia kepada apa? Kepada tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dakwah. Semua dakwatul Rasul alaihi wassalatu wassalam dalam Al-Quran Allah Taala sebut wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Setiap umat aku hantar seorang rasul. Rasul ni mari daripada orang kaput tu juga. Dia tak hantar orang lain. Kalau hantar orang luar mari, awak siapa pendatang? Tak. Tak usah kata kita. Lah ni minta maaf lah, masjid kita ni cukup tak imam, kita boleh hoyak. Setengah masjid ni tak ikut imam. Terpaksa kena ambil orang kapal lain mari. Ni ada kenal 2-3 orang dah.
Tok Imam muda terpaksa letak jawatan. Pasal apa? Orang kampung tak boleh terima. Dia kata orang luar mari. Padahal dia sendiri tak jadi Tok Imam. Nak kata. Maka Nabi Rasul alaihi wassalatu wassalam Allah Ta'ala bangkit daripada kaum dia. Pagi tadi kita dalam tafsir tadi cerita puak-puak kafir Mekah ni nak minta malaikat mari jadi rasul. Dia kata Muhammad ni orang kapur kita kena ajak budak lagi. Dia pun bukan orang hebat. Mereka kambingnya dia macam-macam lah. Orang dia tak setuju ni nyo kata belaka lah. Nyo cari kelemahan-kelemahan yang ada untuk orang tak terima dakwah. Minta malaikat. Allah SWT bagi tahu kalau aku atam malaikat mari walabasna alaihim ma yalbisu, malaikat dia tak boleh mari dengan rupa dia besar sangat. Jibril alaihissalam, berapa ratus sayap ada Jibril? 900 sayap. Kan kita belajar dalam kelas fardu ain kan? Berapa sayap? 900. So sayap dia tu bukannya semacam sayap bilah kipas ni. Gelap langit antara ufuk langit. Nabi SAW Allah Ta'ala beri kekuatan kepada dia tengok malaikat Jibril 2 kali je. Hak asli rupa. Hak lain malaikat mari berupa manusia belaka. Jadi Allah Ta'ala hantar mari Rasul dari kalangan manusia, orang yang gitu juga. Nabi dibangkitkan di Mekah, orang Mekah. Lepas pada itu tersebarlah seluruh dunia. Kita kira pada permulaan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi lain lah. Yub'atsu ila qaumihi khassah. Nabi lain Allah Ta'ala bangkit di tempat dia saja. Di tempat dia saja maknanya tempatan, dia panggil tempatan. Lokal. Baiklah, itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan tanda, ada beberapa tanggungjawab kita hari ini kita akan bincang. Yang kedua, kita kena ajak manusia kepada apa? Ahsanu amala, kepada amalan yang terbaik. Apa dia ahsanu amala? Lah ni kita duk mikir, kita nak cari amalan yang soleh, amalan yang terbaik, betul tak? Kalau kita beli barang nak beli hak kualiti, kalau beli benda-benda nak hak ori, anak go rasa ya. Dia kata ada so ya manusia ni tak dia jadi asli. Berapa dia? Okey. Betul tak? Kalau hak lain nak asli lah ke tak? Barang demo ni barang tiru kat asli. Celek mata tu kak. Lah standard muka kita tak main barang tiru. Tapi masa jadi orang apa tak jadi asli. Masa jadi orang demo orang asli marah lalu. Keturunan kemasin jak bodoh lagi ni marah. So yang kita tak ada jadi asli. Orang tak. Kalau jadi orang asli duk bukit lagi kita ya. Kada kapal lain. Jadi orang tak boleh jadi asli tapi hak lain nak jadi kena asli. Jadi bila kita ni para jemaah sekalian, bila kita kata ahsanu amala tadi, Allah Ta'ala sebut tadi ayat Quran yang pertama dia wa amila salihan, dia beramal yang soleh. Maknanya kita ni yang pertama sekali bila orang sudah bertauhid kepada Allah SWT, rukuk Islam yang pertama apa dia? Syahadatu alla ilaha illallah. Ingatlah, sebut kuat pun tak apa. Kalau betul alhamdulillah, kalau tak betul habis tengok orang tengok belah dia temu ni. Lama tak ngaji fardu ain. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah. Yang kedua apa dia? Solat, semaya. 3 puasa. 4 zakat. 5 haji. Itu dia panggil wa amila salih. Amalan soleh tu duduk di mana? Duduk di amalan-amalan yang zahir yang kita nampak. Mengucap 2 kalimah syahadah dengan mulut orang dengar. Macam ana cerita tadi. Ana duk jalan dengan pendakwah kita di sana. Dah 2-3 orang dia pergi dakwah. Siapa mengucap? Dia orang Sia ni dia terbuka. Asyhadu ikut. Lepas tu dia terjemah kok Sia ni sesuatu yang pergi. Kita tak tahu apa dah lah tu. Tahu punya Allah gitulah. Itu dia. Maka yang dalam hati manusia kita tak nak kesan. Jadi amal soleh yang melambangkan keimanan seorang manusia duduk mana? Duduk mana amal soleh? Duduk di anggota. Nak tengok dia ni beriman ke tidak? Beriman. Jak kecil lagi. Dalam kenalan dia petulis agama Islam. Tapi kita tunggu dia 3 hari 3 malam tak pernah solat. Islam ke apa lagu tu?
Istilah apa? Ha. Kita ambil fiqh mazhab Syafi'i, jangan gila kalau fiqh lain. Kalau setengah mazhab ni kalau tak semaya dengan sengaja kafir. Dalam fiqh kita kata tak kafir lagi selagi dia tidak ingkar, tapi dia panggil Islam asi. Orang Islam yang derhaka ataupun lebih tinggi dia panggil fasik. Tapi tidak kufur. Ambil hal itulah kalau kita. Sebab itulah bahaya duk main kafir mengkufurkan. Oh, siapa dia tak ikut hak kita ni kafir. Jadi ramai pula orang kafir jangan. Kita nak tarik ramai mungkin orang kepada Islam, bukan nak keluar orang Islam daripada daerah ahli Islam. Jangan. Sebab itulah ada beberapa implikasi. Bila kita buat undang-undang ni kadang-kadang menyebabkan orang lain terpelanting keluar, kita kata itu bahaya perjalanan lagu tu. Kita kena berhati situ. Maka bila kita nak ajak manusia kepada ahsanu amala, amalan yang terbaik, yang paling baik sekali amalan, dalam hadis kursi Allah SWT berfirman, dalam hadis kursi itu kata apa? Amalan yang paling aku sayang, yang paling aku suka sekali, mimmaftaratu, amalan hak aku fardukan, hak tu mu buat. Lah ni kita jaga amalan fardu dilengkap dengan amalan sunat. Itu baru jadi molek. Ni ada setengah orang ni amalan fardu tak jaga mana, hak sunat jaga. Berlaku ke tidak dalam masyarakat kita? Kuat sunat, lemah fardu. Ada? Ada contoh ke? Boleh kata? Contoh dia ada? Bulan Ramadan. Maya jemaah tak pergi. Tapi terawih tak tinggal. Boleh. Oh, dia kata saya ustaz, solat terawih tak berhenti. Tak sih masjid apa ni? Masjid kita berapa? Oh, tak mahu. Cari 20 lalu. Sekali dengan witir 23. Tapi maya zuhur asar dua mahu belaka. Tengok pelik. Itu anak senara buat benda pelik bulan Ramadan, jaga sunat, tak jaga fardu. Hak dalam hadis kursi Allah Taala kata apa? Sebaik-baik amalan yang aku suka, yang aku sayang, mu jaga hak fardu, kemudian ditambah dengan dikembangkan dengan yang sunat. Itu yang baik. Maka kita nak ajak manusia supaya menjadi manusia yang baik, ahsanu amala. Kata di ulama Al-Fudil, tanda ni Al-Fudil bin Iyad rahimahullah ta'ala, dia kata dua syarat amalan kita nak jadi ahsanu amala. Dua syarat. Syarat yang pertama, tulis ni depan ni nak tanya pula. Syarat yang pertama, amalan yang kita buat tu kena ikhlas. Kita kata lillahi ta'ala ke tak kata ke, tak ada masalah tu. Yang pentingnya pelaksanaan tu mesti ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla. Kenapa awak solat? Allah Ta'ala suruh. Kenapa mu puasa? Allah Ta'ala suruh. Kenapa sedekah? Allah Ta'ala suruh. Jadi kita letak ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, syarat nak jadi amal kita soleh, yang kedua iaitulah mesti ikut hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar. Hak Nabi tak ajar kita pergi buat. Kalau orang marah kenapa ikut? Benda baik kan, apa salahnya? Jangan gitu. Benda baik kalau kita nak buat jalan, nak buat rumah, nak buat apa kereta, ikutlah nak buat lagu mana pun, asalkan jalan molek tak apa. Tapi dalam ibadat kita ni dia ada peraturan. Dia panggil ada peraturan, ada SOP dia. Gapo di SOP dia kena ikut hak Nabi kita sallallahu ajar, barulah dia jadi ahsanu amalan. Itu ayat ini ditafsirkan oleh siapa dia? Al-Fudail Ibn Iyad, seorang ulama salaf rahimahullah. Dia kata syarat nak jadi amal itu baik, dan dia juga menjadi syarat qabulul amal, kena ikhlas yang pertama, yang kedua kena ikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelaslah kita. Ni para jemaah sekalian, kita banyak peluang-peluang yang ada depan mata kita ni, banyak ke tak banyak? Peluang untuk ibadat banyak ke tidak? Banyak ke tak banyak? Alhamdulillah. Ni berapa baru umur? 40 lebih berapa? Setengah orang tua ni tak mengaku tua. Dia kata berapa umur tak ayah? 40 lebih. Kata lebih tu berapa? Lebih 35 tahun. Kalau ayat 70 kan orang celik mata, 70 dah tua tak ayah.
Dia kata 40 lebih 35. Ada lebih berapa? 25 tahun lebih ada. Ada. Dia ukur lepas pada tu lah. Lepas pada 60 tu bawah satu bawah pada tu tak tua lagi. Jadi kita hari ni alhamdulillah. Allah Taala beri peluang banyak kepada kita bila kita sudah berumur. Waktu muda-muda dulu banyak masyakkah kata kita. Nak pergi semaya Jumaat tengah hari kerja. Lepas semaya subuh nak baca Quran, anak nak pergi sekolah, ngata dulu. Jadi banyak pergi mari. Anak duk interview setengah makcik-makcik kita hok mari pondok ni. Nak masuk dia tu nak tak dalam kelas Quran dia tu nak duduk mana? Iqra. Kata bapa mak kita mau nak tak ngaji Quran zaman muda tu. Dia kata tak ada ustaz weh. Kata dua berapa? Beranak dia kata. Beranak. Tapi orang dulu beranak semati. Belah-belah mai ikan kering pun. Nah, 30 apa ni? 13 anak, 10 orang. Lah ni 3 orang anak pun tak ngaji Quran juga. Ni masalah kita lah ni. Nah, hak 3 orang pun tak mengaji, hak 13 pun tak mengaji. Jadi rugilah kita panggil. Jadi kita kena letak standardnya, kita nak ambil biar hak tu. Jadi bila kita sudah umur kita sudah meningkat, anak-anak kita sudah lepas tanggungjawab. Lah peluang besar muslimin dan muslimat kita tumpukan hala tuju kita kepada mana? Kepada ahsanu amala, nak cari amalan yang terbaik. Anak pergi mana-mana pun kita tak kempen banyak. Kita kempen suruh jaga solat fardu di berjamaah. Kita kempen suruh supaya jaga solat-solat sunat hak Allah Taala izinkan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita tidak rasa berat. Kalau kita mari kempen solat sunat pelik-pelik 100 rakaat semalam rasa tak ada orang daftar malam ni. Berapa rakaat ustaz? 100. Mari mulalah dak. Tapi kalau kita kempen sekadar 12 rakaat satu hari satu malam, berasa banyak ke sikit? Tu pada selek mata dah. Allah, 12 rakaat nahnya. Kita semaya tarawih pun lapar ya. Nyembakit. Dia panggil bakit lah gitu dah. Jadi kita kena usahakan. Usahakan duduk mana? Amalan waktu Allah Taala beri pada kita ni 3 perkara. Tanda tuan-tuan. Kita nak kempen malam ni berdakwah kita kepada ahsanu amalan ni dengan 3 perkara. Kau nak lebih sikit lagi? Dia kata royak kau 3 dulu. Nah. Kalau betul tak cukup kita tambah. Yang pertama sekali, dakwah kita yang tauhid tadi utama sekali. Ini untuk amalan pula. Iaitulah solat. Kita kena jaga solat. Tok Imam kita ni dia kata dia penceramah membina generasi solat buat masjid kita ni. Solat yang pertama sekali lagu mana kita nak suruh jadi, kita rasa rugi bila kita tak pergi masjid. Kita kena letak dalam kepala kita, nak suruh mari dalam hati kita rasa satu kerugian bila kita terlepas tak boleh nak pergi semaya Jumaat. Kau setakat ni tak suruh rugi ke apa-apa? Tak boleh pergi semaya Jumaat lah. Tak suruh rugi ke suruh rugi? Berasa juga dalam hati. Ana jumpa sahabat-sahabat kita hak uzur, sakit. Bila kita pergi dia salah kemah, ustaz. Tolong doalah biar sihat mula. Kata nak buat gapo? Kita nak test muka tak apa tanya. Tak. Kalau orang lain tanya celek mata, dia ni tanya sihat buat gapo. Kata nak buat gapo sihat. Ayat hak dia jawab tu padu kata orang. Sentak molek. Amba kalau sihat boleh pergi masjid dengan kuliah tak apa dah. Allah kata hak ni kita rasa terharu dengan cita-cita dia. Sebab kita kenal dia ni orang masjid. Hak kita tak senya, waktu sakit tu imam pergi ziarah dia, pegang tangan tu imam kemah suruh berdoa. Semua tu imam. Kalau si kan nak pergi masjid. Tu imam tengok lalas naraf kakak ni tak aja mari masjid, hari Jumaat aja mari-mari. Mari duduk ujung atas motor tunggu ketebah kedua. Nah. Bila orang jemaah berasak lagi bawah. Nak kata apa dia?
Oh, waktu sakit dengan Allah. Bunyi dalam tekak ya. Tak. Dok. Saya nak pergi masjid. Tu imam nak senyum, nak suka takut muka orang sakit dah. Tak suka panggil pecah dalam perut lah sukanya. Waktu segam tak gigi. Nah, waktu sakit ni nak doa suruh gigi. Kita kata ni satu kepincangan yang berlaku. Kita ni para jemaah sekalian dengan molek ni, muslimin dengan muslimat. Bila kita istiqamah dengan solatul jamaah di masjid, tak tinggal. Apabila kita uzur, tak boleh nak pergi masjid, ketika itu Allah Ta'ala akan beri kita pahala pencen. Kita ni suka kan kalau kerja ada pencen? Kau tak suka? Suka, pahala pencen. Malaikat mari siap jalan tengok. Malaikat dia panggil malaikat peronda, dia mari. Mana tak pergi masjid ni? Uzur. Biasa di masjid dia akan tulis. Orang ni menerima pahala pergi ke masjid walaupun dia terlantar di rumah dia. Dalam hadis Nabi SAW beritahu, Nabi kata apa? Waktu Nabi pergi perang Tabuk, dalam perjalanan ke perang Tabuk, dia pergi. Letih ni perang Tabuk ni tuan-tuan dan puan-puan, jarak dia daripada Madinah ke Tabuk 700 km lah ni, jalan lebuh raya ni. Enggak zaman Nabi dulu jalan kok celah bukit, kok celah loro. Hei, tambah lagi berkali 100 km lagi tambah. Letih molek sahabat berjalan, balik-balik Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda. Nabi kata ma qata'tum wadiyan, mu naik bukit, mu turun bukit. Panahnya ribut tengah pada pasir ni. Ada di antara sahabat kamu di Madinah yang mengambil pahala seperti kamu. Ambil pahala seperti mu juga, naik bukit turun bukit pergi jihad. Sahabat terkejut tuan-tuan, dia kata kaifa? Dia ambil pahala seperti kita juga, wahum bil Madinah. Dia duduk di Madinah, ambil pahala seperti kita. Nabi kata bala. Habasahumul uzur, mereka tak mari ni sebab dia uzur. Kalau dia tak sakit, dia pergi lebih pada kita lagi, bawa pedang, bawa senjata, bawa alat. Tengok ni, kita kata itulah dengan niat yang baik, dengan langkah yang sentiasa kita buat waktu kita sihat walafiat, tuan-tuan dan puan-puan, ketika itulah Allah Ta'ala angkat darjat kita. Allah Ta'ala beri kepada kita pahala apabila kita tak mampu melaksanakan. Suka tak suka? Untung ke tak untung? Kita kena usahakan dakwah kita ni, ajak manusia kepada amal yang soleh ni. Yang pertama sekali, kita kena ajak manusia supaya imarahkan masjid rumah Allah Ta'ala ni, biar kita jadi sebati dalam jiwa kita. Salah seorang daripada orang yang layak menerima, terima apa? Duduk di bawah bayangan pada hari kiamat esok. Siapa dia? Warajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid, orang yang hatinya terikat dengan masjid. Lah ni kita terikat tak ikat masjid? Ni, terikat hati kita masjid. Alhamdulillah. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ni orang-orang yang hati terikat masjid ni, orang yang layak duduk di bawah bayangan aras pada hari kiamat. Panah tuan-tuan hari kiamat esok, fi arasatil qiyamah, matahari duduk atas kepala. Salah orang daripada orang yang layak untuk duduk di bawah bayangan, siapa dia? Rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid, orang yang hatinya terikat dengan masjid. Ikatlah hati kita dengan masjid tuan-tuan, termasuklah puan-puan. Puan-puan dia kata ada bau ni ada orang tegur, dia kata ustaz duk galak orang perempuan pergi masjid, Nabi suruh mayar rumah. Kena ayat ni benar nak jawab kita. Nak jawab kan tu Imam? Orang kata nak mayar masjid ke mayar rumah? Muslimat tu. Kalau esok buat terus lansir lah kita, tak ada orang mari. Betul hadis tu. Hadis tu tak salah tu. Hadis hak Nabi sallallahu sebut, wa buyutuhunna khairun lahum. Rumah dia lebih baik daripada bagi dia daripada pergi masjid. Orang tina mana tu? Wanita mana? Wanita yang tak keluar rumah. Zaman Nabi ni ada muslimat dia tak terbit rumah, duduk rumah aja dia. Jadi Nabi kata tak apalah, mayar rumah. Wanita hari ini banyak duduk rumah ke banyak duduk pasar pagi? Jawab muslimat nak dengar. Ada pasar ke? Adalah dia. Nah,
Pasar pagi pun ada, pasar petang pun ada, pasar malam pun ada, pergi kerja pagi pas gelap ada. Bila nak pergi masjid, Nabi kata baik duduk rumah. Kita kata pincanglah kalau guna hadis tu untuk tu. Jadi kita kalau dia ni seorang wanita muslimah yang tak keluar rumah, dia duduk di rumah dia ya, duduk ibadat dalam rumah, jaga anaknya, tunggu suami balik, kita kata duduk rumah tak apa. Tapi kalau dia duduk luar rumah yang kita nak pergi solat je tak cari hadis, kita pergi semaya di masjid lah, banyak faedah lagi. Sebab itulah dalam hadis umum Nabi SAW bagi tahu la tamna'u masajidallah, ima Allah masajidallah. Mu jangan halang hamba-hamba perempuan Allah Taala ini nak pergi menuju pada rumah-rumah Allah, jangan halang. Sebab itulah kita kena bagi ruang yang baik kepada muslimat kita ni biar dia ada tempat. Bagi ruang yang cukup muslimat kita nak semaya. Bagi tempat khas untuk dia. Jadi kita kata itu kebaikan. Jadi kalau walaupun muslimi ke muslimat ke asal hati dia terikat dengan masjid, insya-Allah keluar ni ingat balik. Keluar Isyak ingat subuh. Keluar subuh ingat ke apa? Ingat zuhur, nak mari pula. Allahu akbar. Orang ni layak duduk di bawah bayangan pada hari kiamat itu, insya-Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan mereka. Amin ya rabbal alamin. Dua, ahsanu amalan. Yang kedua apa dia? Kita kena jaga amalan-amalan sunat yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan sunat yang Nabi ajar tak banyak mana, tapi tak banyak pun tak habis nak buat dah. Dah. Di antara amalan sunat yang diajar kita jaga ni, qabliyah, ba'diyah. Lepas pada azan ada semaya sunat. Semua belum azan ada sunat berlaku. Cuma dia beza di antara sunat muakkad dengan tak muakkad. Di antara hak muakkad yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang 12 rakaat tu, apa dia? Nabi kata siapa dia jaga 12 rakaat satu hari satu malam, berapa rakaat kena jaga? 12 rakaat. Banyak ke sikit? Aja kata nak dengar banyak ke sikit? Sikit 12. Bukannya semasa daripada subuh tadi 2. Belum zuhur 4. Lepas zuhur 2, berapa? 8. Lepas maghrib 2, 10. Lepas isya 2, 12. Nabi SAW bagi tahu, siapa dia jaga 12 ni, bunyalahu bihin baitun fil jannah, Allah Taala akan bina sebuah mahligai dalam syurga. Nak tak sih? Siapa dia kata tak sih? Cerdik benarlah dia. Macam mula ni beza di antara mulut dengan buat. Mulut juga derah benar nak. Nak tak sih? Derah selalu. Esok tengok cukup 12 rakaat ke tak cukup. Situ mana tahu jawab nak ke tak sih, tengok situ. Tengok esok. Daripada buat ke tak buat. Simple sangat. Hak Nabi kita aja tak banyak. Kemudian Nabi tambah lagi 4 rakaat sebelum asar kalau kita mampu sempat. Kalau kita mari awal belum 2 belum maghrib, 2 belum isya itu walaupun tidak muakkad tapi sunat. Kalau kita boleh jaga ni, tambah lagi dengan solat duha 2 rakaat atau 4 rakaat. Boleh solat witir 3 rakaat. Kita kata alhamdulillah para jemaah sekalian. Tak usah cari hak banyak-banyaklah, tak usah cari pelik-pelik. Oh, kita malam ni tahajud perdana 20 rakaat. Lepas tu tahun depan pula baru jumpa. Tak ya. Tahajud 2 rakaat setiap malam tambah dengan 3 witir lebih baik daripada kita semaya 200 rakaat satu malam. Lepas tu 2 tahun lagi baru jumpa pula. Lah. Sebab itulah Nabi SAW bagi sahabat dalam hadis, Nabi kata apa? Amalan yang disukai oleh Allah adwamuha wa in qallah, yang berterusan walaupun sikit. Jangan anggap sikit tuan-tuan. Dan puan-puan tak sudah anggap no sikit amalan kita ni nak banding dengan untuk wali tu, untuk wali ni. Tak cara ke wali, cara kita sudah ke wali. Kadang-kadang jumpa wali sungguh, kadang-kadang jumpa wala. Kenapa wala? Ni ada mari di masjid. Baju pun tak pakai, bau busung. Orang suruh semaya, dia kata dia semaya Mekah. Ada orang kapur percaya ke dia lagu tu. Tu dia tidak wali tu, dia panggil wala tu. Wala. Dah sebut bab wali ni, anak nak pergi satu kitab comel. Anak pergi di perpustakaan majlis mari, jumpa kitab ni. Tajuk dia wali dan karamah. Antara fakta dan khayal. Sedap kita ni.
pakat ke beli ni. Wali dan karamah antara fakta dan khayal. Comel. Kita duduk belek tengok, kita kata Masya Allah tabarakallah. Kita kena beza di antara wali Allah dengan wali syaitan. Ada juga wali syaitan, ada juga. Wali syaitan tu duk ajak orang benda pelik-pelik tu. Yalah wali syaitan tu, tidak wali Allah tu. Nah, ni kena baca kita ni. Comel, alhamdulillah. Nantilah lain kali kita baca pula. Oh ni malam ni nak kepeh ni. Nak kepeh ni pun nak iso pula dah. Laju je. Kita nak pergi lama-lama pun bunyi bang pelik pakai tu. Dia ada bang ni hilang kosong lah. Allah tu. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, di antara yang ketiga hak kita kena usahakan para jemaah sekalian bila kita mari masjid. Setengah daripada masyarakat kita ni dia mari awal masjid tapi dia duduk mana? Duduk mana? Duduk tangga. Apa duduk tangga? Pasal apa tak boleh masuk masjid? Apa tak boleh masuk masjid? Nak tunggu gapo situ? Kadang-kadang muslimat dia kata, Allah, kita ustaz malu nak lalu. Kita lalu kat dia pakat tengok, kita rajinnya dia tu mari masjid. Nah. Hak jenis lacak sikit kak. Tegur. Macam-macam kecek. Macam tak usah. Utamakan kita ambil masa sebab Nabi sebut dalam hadis, siapa dia ambil wuduk di rumah. Dengar ni. Man tawadda man tatahara fi baiti, siapa dia ambil wuduk di rumah, siap-siap dah. Mana kita turun rumah tu, niat nak pergi mana? Nak pergi masjid. Allah Taala tulis dah pahala situ tu, pahala semayat dah boleh. Betul lah dalam perjalanan jangan duk main upih tangan. Kerok-kerak tak ada dah. Pasal kita tu meraih pahala solat dah. Bila sampai masjid, jangan duduk tangga. Tak siap tak apalah duduk cuci. Kita hak tidak siap dah ni, mari masuk masjid. Kita masuk masjid awal. Kalau tak azan lagi, kita solat tahiyatul masjid. Ingat boleh. Kalau tak azan lagi, kita semaya ke apa? Tahiyatul masjid. Kalau orang azan dah, semaya ke apa? Semaya qabliyah. Hak tadilah. Hak 12 rakaat tadi. Ingat. Lepas tu kita duduk di masjid iktikaf. Tengok di dinding berapa minit lagi nak qamat, 5 minit lagi. Dah lagi semuka surat Quran. Kau tak ada? Tak Quran tak dekat-dekat. Lah ni mudah Quran duduk dalam telefon ya belaka. Lah, masa nak beli tanya tuan kedai, boleh masuk Quran dalam ni? Boleh, tuan kedai kata. Oh, beli juga buah Quran, baca tak? Dia kata ustaz jangan kata gitu, sekurang-kurangnya kita ada kat Quran. Nah, dia Quran ni ulama kata macam buah kurma. Kita beli buah kurma hak mahal setara mana pun tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tak makan, rasa ke tak rasa manis? Pernah pergi Madinah? Pergi dah? Madinah, pergi dah? Pergi. Berapa buah tamah hak paling mahal beli? Tak ingat lama ni. 120 dia kata buah tamak ajuah. Buah tamak hak 120 ni kalau kita tak ada lebih 3 hari 3 malam buka beg tak bang ke satu. Tak bang satu. Tapi kalau kita beli minyak wangi, beli bunga sekuntum pun tak ada lebih buka tu wah wangi. Buah tamak ni tak bang. Kecuali buah tamak buruk itu cerita lain lah. Ibarat begitulah kita dengan Quran ni para jemaah sekalian. Quran ni ada dalam poket kita, ada dalam telefon, ada duduk dalam rak buku, ada hot tu ada. Kalau tak buka baca, tak boleh. Tak akan terasa kemanisan dia. Itu dia panggil kelebihannya Al-Quran. Jadi para jemaah sekalian, kita hidup ni biarlah kita hidup dengan Quran. Gapo lagi kita nak buat atas dunia ni kalau kita tidak baca Quran, kita tidak beramal dengan Quran. Allah Ta'ala waktu khas Al-Quran menjadi mukjizat yang berterusan sampai ke hari kiamat. Nabi kita ni banyak mukjizat dia. Makannya sikit jadi banyak, air keluar celah jari. Gapo lagi, bulan terbelah. Tapi hal lain tu cerita ya lah. Boleh dengar cerita dalam apa ni? Dalam kitab sirah ada. Tapi mukjizat yang betul-betul kekal yang ada di depan mata kita ni, apa dia? Al-Quranul Karim. Kita tengok Quran, kita baca. Sudah baca, kita belajar pula. Apa dia terjemahan dia? Naik taraf sikit, apa dia tafsir ayat? Kemudian kita beramal dengan isi kandungan. Kita kata itulah kelebihannya Al-Quranul Karim. Selagi kita baca, selagi kita manis. Kata orang makin seperti buah kurma, makin dikunyah makin terasa manis. Allahu Akbar. Kalau tidak rugilah kita.
Quran ada tangan kita, tapi kita tak nak buat apa. Kita kata rugi pada jemaah sekalian, jangan duduk ambil perkara-perkara yang merugikan hidup sebab masa kita sangat terhad. Pendek yang masa kita ni, kau panjang. Pendek benar. Jadi bila masa kita pendek, kita habiskan masa dengan Quran. Satu lagi zikir. Oi. Nak zikir hok mana tu? Zikir hok payah ke hok mudah? Coba pilih. Nak panjang kita ajar, nak pendek kita ajar. Nak mana? Nak pendek. Tak pendek pun kalau kita ajar lagi tak kena, tak berhenti pak cukup. Nah. Kata belaka. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata lagi nak dengar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ingat belakang dah dia. Ingat dah zikir ni. Lama dah ingatnya. Nah, belajar negara pun kalau sedar tanya ke tanya ingat pula. Hak tak ingatnya apa? Jawablah nak dengar. Hak tak ingatnya apa? Jawab diri tak apa, takut dia kata mari jauh-jauh nak tuduh. Mari sungai Ruyan nak tuduh orang tak berzikir. Kita tak tuduh, kita tanya. Mana bukti kita tak ingat? Jawabnya daripada pagi tak ada sampai ni. Berapa ratus kali dah kita kata? Baru nak kata malam ni. Bila ustaz royak ni baru nak kata. Contohnya. Sebab apa? Mari mana salah? Apakah kesilapan kita? Punca kesalahan kitanya, apa tak kata? Coba royak. Nak kata malah mudah. Kalau kena bawa kitab nak baca, ni dah duduk atas motosikal. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Duduk orang sini turun laut dak. Nyari ikan. Duduk atas perahu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Noreh ke sini. Tak ada noreh, tak noreh dah. Cari hak kerja maknanya semua tempat kita boleh buat subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, tapi tak terbuat. Buat apa? Ini soalan. Biar bikin sikit punya soalan tu. Buat apa tak buat? Cuba jawab. Kata kat buat apa tak jawab? Tak buat. Royak ya mudah-mudah. Lorak. Ngaku deh, mandah. Buat apa tak buat dia kata? Lorak. Buat apa tak buat? Supaya tu lo belakang jawab. Amba tak saya ulas sini dalam mikrofon ni derah doa punya malah tu dia kata. Pasal apa kita tidak buat? Sedangkan pahalanya besar. Nabi kata ahabbul kalami ila Allahi arba'ah. Ucapan yang sangat Allah Taala sayang 4 benda ni. Apa dia? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 4 ni Tuhan saya. Tiba-tiba kita tak jadi, tak sebut Tuhan saya. Pasal apa? Ni sinilah kita nak dakwah tuan-tuan. Malam ni insya-Allah kita pakat letak dalam kepala kita, aku nak kata 500 kali sehari. Allah dia kata, "Buyuk berat lalu 50 kali kah?" Tak say 50, nak 500. Pasal anak kira dah 100 kali dia tu 5 minit ya. 100 kali subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah berapa minit? Lepas ni terus klik ambil wasbah kata subhanallah alhamdulillah wala berapa minit tengok je. Kalau gia 3 5 minit. Kalau gia 5 3 minit. Tahu gia 5? Lajulah sikit subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 3 minit. Kita test dah. Kalau nak teratas test malam ni. Maknanya kalau 5 minit 500 kali berapa minit baru? Berapa minit? 25 minit kita sudah cukup 500 kali. Berasa berhati kalau tidak nak jumpa dengan Allah Ta'ala? InsyaAllah ada saham, ada aset kata orang-orang ekonomi. Ni tak ada kau satu. Pasal itulah di antara tanda husnul khatimah dalam hadis, orang mukmin ni yamutu bi araqil jabi, dia mati peluh dari dia. Percik peluh.
Para ulama mengkaji hadis ni, dia kata kenapa mati tu wajib dulu? Sebab bila kita tengok amalan kita sikit, kita nak bertemu dengan Allah yang beri kepada kita nikmat yang banyak, rezeki yang begitu banyak. Hidup atas dunia ni pagi sampai malam duk makan ya. Tapi mulut tak bergerak nak puji Allah SWT, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, nak selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa itulah kita rasa malu. Dia orang baik tapi kurang ibadat. Allahu akbar. Jadi para jemaah sekalian, boleh ke tak boleh 500 kali? Insya-Allah kena kata boleh. Mudah ya. Tak sedek kepih hak payah-payah lah. Mari kita pergi tapo dalam gua. Kalau sini gua gapo ke tapo? Gua apa? Gi Bukit Marok. Gi Bukit Marok ni. Jumpa dah Tok Imam. Tok Imam kata jumpa bagai pelik atas Bukit Marok. Ada belakang tempat bakar mi lah berapa. Tapo berapa atas Bukit Marok tu cari hatu je. Dah. Pertapa kita nak tapo tak saya tapo? Nak tapo? Berapa hari? Kelik hari jelah nak tapo kan. Dah. Mari masjid awal ni yang iktikaf tapo dalam tu. Tu tapo hak sunah. Hidup dalam gua senyap hotel tahu apa. Nah, Allah. Baru ni anak jumpa seorang driver taksi. Dia kata dia ni confused sebab ayah dia ajak dia bertapa dalam gua 40 hari. Dalam gua 40 hari. Nak habis zikir berapa juta tau. Kata kenapa awak tak pergi? Dia kata saya belajar fiqh tak boleh pergi sebab tak solat Jumaat. Dalam gua 2 orang tak boleh maya Jumaat. Kecuali musim Covid boleh 4 orang dulu. Entah. Nah, ingat ke 4 orang kau? Zaman Covid dulu kan ada mula-mula start. Masa tu lah orang pakat nak jadi tu email, bukan boleh maya Jumaat. Oi, dia kata saya tak mau pergi sebab tinggal solat Jumaat. Patut ayah awak nak pergi tu. Dia cari hujah mana? Dia kata orang sakit tak payah pergi. Orang dalam hospital tak payah maya Jumaat. Oleh kerana kita ni sakit hati, jadi tak apa tak pergi maya Jumaat. Ni ajaran bagai pelik ni. Dia panggil ajaran peliknya orang sakit hati tak payah pergi maya Jumaat. Kita kata berapa lah kita. Jangan ada cari benda pelik-pelik ke atas dunia ni. Hak Nabi kita ajar ni jelas molek. Jelas ke tak jelas? Wadih. Terang benderang kata orang, seperti matahari suluh pada siang hari. Nak kata apa lagi? Tak usah cari bagai pelik. Pasal itulah dakwah kita je. Yang ketiga ni kita dakwah masyarakat supaya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ajaran-ajarannya, bukan mencintai Rasulullah dengan gambar-gambar yang dibawa oleh orang. Oi, anak tengok dalam video ni, orang bawa gambar baju Nabi. Gambar selipar Nabi, nyopak kat geciung teriak sok-sok. Kelih Quran tak ada apa-apa. Hak betul-betul hak bagi hak Nabi tinggal kepada kita berapa dia? Al-Quranul Karim. Tengok Al-Quran tak jadi apa. Tengok gambar baju pakat kita teriak cium. Inilah masya-Allah dia panggil kita ni kadang-kadang jumpa bagai pelik, tak jumpa benda sebenar. Jadi kitanya ajak manusia kepada apa? Kepada jalan yang ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak ada tinggal benda pelik pada kita. Hak Nabi tinggal benda yang mudah, simple. Nabi kata ad-din yusrun, agama kita ni mudah, tak ada benda payah. Cuma jangan mudah agama. Dia beza di antara agama tu mudah dengan mempermudahkan agama. Beza tak beza? Antara agama mudah dengan mempermudah agama, beza ke tidak? Siapa dia boleh tanya? Oh ya, perbezaan. Agama mudah. Kalau kita tak larat, tak. Patut kita berdiri, kiam. Tak mampu nak berdiri, boleh duduk. Duduk atas kerusi. Duduk atas lantai. Solat sambil tidur, boleh. Tapi kalau mana tak maya tu, menguduk dalam hospital ke? Itu dia panggil mempermudahkan agama. Lain. Beza dua tu. Agama itu mudah dengan mempermudahkan agama. Tak sama. Jadi kita naknya ambil agama itu mudah, mana mampu dibuat oleh semua orang. Dia kadang-kadang benda simple-simple lagu ni kecil ya. Tapi jauh beza. Macam orang tanya soalan, apa beza di antara hidup kerana makan dengan makan kerana hidup? Siapa nak jawab ni? Hidup kerana makan, kau makan kerana hidup. Mikir dah tu. Hidup kerana makan, jadi lembu lah kita. Gua nak tak pergi masjid tu, cari makan. Gua nak tak ngaji Quran, cari makan belakang. Tapi apa mau makan? Dah hidup.
kalau mati baru tak makan. Orang lain pula sibuk nak makan. Cerita lain. Itu dia panggil perbezaan di antara hidup kerana makan, makan kerana hidup. Satu lagi perbezaan di antara ingat mati dengan takut ke mati. Ni tuan-tuan para jemaah sekalian. Lah ni kita ingat mati ke kita takut ke mati? Hai, dia kata hak tolak ya. Ya kau tolak. Serupa kedua tu. Ingat mati dengan takut mati. Serupa ke tak serupa? Jak boleh jawab ni nak berhenti dah ni. Serupa ke tak? Serupa ke tak serupa? Tak serupa. Gapo beza? Lah ni kita ni takut ke ingat? Takut. Habis ubat orang jual dah. Beli belaka. Marilah orang jual ubat gapo. Oh, makan ubat ni kok tak ada toksik lah, tak ada gapo. Segar mega molek ni. Okey, takut mati belaka tu. Hak betulnya ingat ke mati. Warna tu lorak nak pergi masjid tu, takutnya mati tak semaya berat. Orang ajak pergi nak bagi rasuah kata tengah nak bagi rasuah mati. Orang ajak buat maksiat, tengah pergi joget mati nak kata apa? Jadi orang yang ingat kepada mati dia akan buat ibadat sebanyak mungkin, tapi orang takut ke mati lagu itulah dia. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah itulah tazkirah kita secara ringkas-ringkasnya pada malam ni. Mudah-mudahan ada bermanfaatnya insya-Allah. Kita ulang balik, kita ni dakwah kita kepada berapa perkara? 3 perkara. Yang pertama dakwah kepada tauhid kepada Allah SWT, jaga akidah. Yang kedua dakwah kepada ahsanu amala, nak buat amalan yang terbaik. Yang ketiga dakwah kita supaya ajak manusia ni supaya berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita break setakat tu dulu. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.